Yang lepas-lepas bagaimana saya bermula dengan Chuang Ho tu lagi panjang cerita sebab saya diberi hanya 30 minit saja. Jadi inilah anak saya semasa sihat dia student di UiTM Shah Alam, SEM 2. Baru 2 minggu cuti, balik cuti, dan sambung belajar dalam lebih kurang 2 minggu. Awal puasa 1 April sebenarnya memang kenangan yang agak pahit, dan sebelum ni pun saya pernah lalui ujian-ujian yang agak menyedihkan. Dua hari sebelum puasa sebenarnya saya panggil anak saya ni, anak yang ketiga ni, Cik ada call. Dia kata dia nak ambil motor sebab SEM 2 dah tak dibenarkan tinggal di asrama. Jadi dia call, dia pun sembang dengan ayah dia lah. Sebab kalau dia sembang dengan umi dia, memang umi dia tak bagilah ambil motor tu. Tapi sebab sembang ayah dia kata okey lah. Sebab dia kata kalau ambil kalau kereta, walaupun kereta buruk ke kereta baru ke, dia kata jam, susah nak bergerak dari rumah sewa di seksyen 19. Jadi nak ke seksyen 7 tu dia kata susah. Kalau kalau ambil masa 5 minit, kalau dengan kereta mesti ambil masa yang lebih lama dengan jamnya. Lepas tu di perumahan tu pun padat. Jadi nak parking kereta tu memang tak ada tempat. Sembang 1 hari bulan tu, 2-3 hari sebelum lah, 1 hari bulan tu saya sedang menyediakan untuk berbuka. Sambil tu saya keluar sekejap depan rumah untuk cuci-cuci halaman rumah sambil tunggu barang-barang kat dapur tu masak. Baru 2-3 helai saya sapu daun, baru 2-3 pohon pokok bunga saya siram. Ada datang seorang yang saya tak kenal. Orang tu orang kampung situ juga tapi saya tak kenal. Dia datang dengan kereta. Saya ingat dia datang dengan kereta. Dia tanya, ada tak nama Mukhlis? Jadi anak saya ni nama dia Nafis Mukrim. Sedangkan yang dia tanya Mukhlis. Jadi saya kata tak ada Mukhlis. Dia kata nama ni Mukhlis bin Adnan. Adnan tu memang tuan rumah, tapi Mukhlis tak ada. Anak saya tak ada nama Mukhlis. Akak tolong tengok gambar ni, betul tak bukan anak akak ataupun mungkin ini anak akak. Jadi saya tengoklah, ni Cik, ni Nafis Mukrim. Betul lah, ni Cik. Dia pun, Kak, anak Kak 50-50. Teruk. Ya Allah. Dia hospital sekarang. Kes ni melibatkan kes polis. Saya pun tergamam dah, macam terkedu lah kan. Ya Allah, betulkah ni anak aku yang aku dengar ni? Betulkah ni anak aku yang aku tengok? Lagi-lagi kes polis. Bila kes polis, 2 perkara. Mungkin kes jenayah dan aksiden. Tapi saya yakin InsyaAllah anak saya bebas dari kes jenayah. Tapi itu bagi kita je lah. Sebab bila jauh dari pandangan kita, jauh dari mata kita, mungkin juga. Tapi dalam hati saya, tak mungkin. Lepas tu dia kata 50-50 Kak, di hospital. Barulah saya ingat balik hospital. Mungkin ni adalah kes yang sangat mencemaskan. Di hospital 50-50. Tapi air mata tak keluar. Saya terus ke dapur, masuk rumah ke dapur, panggil bapa dia, panggil ayah dia. Cuba dengar.
orang ni datang kata cik 50-50. Cuba bang keluar dengar, betul ke? Tapi saya tak keluar, saya tak menangis pun. Lepas tu dia keluar, dia tanya, ya, ni nombor telefon polis dan ni nombor doktor yang in charge cik. Bapa dia call segera, ya benar. Doktor tu kata anak sekarang ni koma 50-50. Cik kena datang sekarang di hospital Shah Alam, Seksyen 7. Saya pun biarkanlah apa yang ada kat dapur tu. Terus ambil telefon. Siapa orang pertama yang aku nak cari? Yang paling dekat, yang terdekat dengan cik. Siapa ni? Ada je keluarga saya kat sini, tapi jauh, Ampang sana, Putrajaya, memang jauh, Sentul. Jadi Allah bagi Dr. Sarah upline saya. Dr. Sarah. Lepas tu siapa lagi? Kak Lina. Siapa lagi? Masa tu kepala penuh orang-orang yang mungkin yang mungkin saya akan sangat-sangat menyusahkan dia orang, sebab saya jauh di Kelantan sana. Saya call Dr. Sarah sebab yalah saya pun faham masa tu semua kita kan nak berbuka, masa sangat-sangat suntuk, dah dekat dengan berbuka, beberapa minit je lagi. Dia tak angkat call, dia tak angkat, dia tak tengok pun WhatsApp, dia tak tengok pun message apa semua. Saya pun try lah call Abang Harun, suami kepada Gigi Hashrina. Dia pun upline juga kan. Jadi bagi saya, tak apalah, daripada aku susahkan orang lain yang mungkin tak kenal, baik aku susahkan upline aku. Hati asalkan aku tahu keadaan anak aku hari tu, masa tu, pada waktu tu. Lepas tu sebelah pegang telefon, sebelah lagi simpan pakaian, ambil capai-capai je mana yang ni. Kemudian saya panggil si bongsu ni manja sikit, semua Umi yang buat. Tapi hari tu dia mungkin dia terkejut dengan dia tengok kita ni kalut apa semua, dia simpan sendiri pakaian dia. Lepas tu mak saya datang, mak kena pergi ke tak ni? Marilah mak, sebab memang doktor kata cik 50-50 mak, memang koma. Lepas tu siap-siap semua. Nak berbuka memang tak boleh nak telan. Minum air pun tak boleh. Jadi saya angkut je, ambil je periuk yang tu, sebab anak-anak ada kan yang lain ni. Jadi bapa dia call anak kedua yang yang belajar di Uniza Terengganu supaya siap-siap, sebab bapa nak singgah ambil. Jadi dia tinggal kereta dia kat Terengganu tu, kat on the way di LPT tu. Jadi kami ambil kat situ, lalu kat situ. Kemudian call Abang Long dia kat Perak. Long kiranya dekat sikit sebab di Perak. Dia terus datang sini, jumpalah dengan Dr. Sarah dengan Kak Lina. Jadi telefon pun bertalu-talu dengan doktornya, dengan kawan-kawan ciknya, call bagi tahu kondisi cik pada waktu tu. Jadi bapa dia pun kata saya tak nak dengar apa-apa doktor, sebab kalau saya dengar yang pelik-pelik, saya tak boleh nak drive. Kepala saya akan fikir kat dia. Saya tak nak tengok, saya tak nak tahu macam mana. Yang penting saya nak sampai dulu. Jadi saya pun bila dah sampai tu, saya tengok, saya masuk, saya tengok, Allahu Akbar, anak aku memang tak kenal dengan keadaan mukanya. Inilah hari pertama. Ni bilik kecemasan. Tak sanggup nak tengok kan. Saya tengok tak kenal pun dia. Tengok muka dia. Di kepala dia memang ada, sebab dia terhantuk. Rupanya dia beli motor dah. Dia dah beli motor. On the way balik ambil motor tu, dia jatuh lopak air. Dia tak perasan yang lopak tu adalah lubang yang sangat besar dan dalam. Jadi kat situ syukur juga
Alhamdulillah juga, walaupun dia dalam keadaan macam ni, masa dia jatuh tak ada pun kenderaan lain yang lalu, kan, sebab dia jatuh. Kemudian ni hari pertama. Hari kedua, ketiga lah. Hari pertama, esok tu baru masuk ICU. Jadi di ICU doktor kata ambil mungkin dia akan koma sehingga 4 ataupun seminggu. Ambil masa koma dia. Jadi di ICU saya masuk, saya tengok dia, tengok je lah, tak boleh bagi apa-apa. Tapi saya sembang dengan dia, Cik kena kuat. Umi kuat untuk Cik. Tapi masa tu air mata keluar dah. Umi kuat untuk Cik. Cik kena ingat, sebenarnya sejak kami kenal Syuanghor, 7 tahun dalam Syuanghor, walaupun 1 biji paracetamol, saya tak ajar anak-anak makan. Walaupun satu titis paracetamol yang air tu, sirap tu, saya tak bagi pun anak-anak saya masuk. Jadi hari ni Cik dikira dimaafkanlah, sebab dari tempat tu dan agak mencemaskan. Lagipun Cik jauh dari Umi, Cik kena kuat. Kalau Umi kuat, Cik kena kuat. Nanti Cik baik sikit, kita masuk Lindsay. Cik lawan Cik. Cik kena ingat, dia gerak tangan. Masa tu doktor kata anak awak kuat sebab dia lawan ubat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doktor kata 4 hari atau seminggu anak saya koma. Tapi Allah Maha mengasihi, Maha mendengar doa saya. Hanya 2 malam anak saya tak sedar. Dan malam kedua, bila dia sedar, dia cabut sendiri intubate. Dia buka sendiri intubate tu. Kemudian hari ketiga dari ICU. Inilah dia. Tengoklah, kesan luka tu ada lagi, tapi dia dah sedar. Masa ni dia celik, dia tengok saya, dia panggil Umi. Dia tahu. Sebenarnya saya pun tak tahu dia sedar dia tu macam mana, tapi dia kenal saya. Dia panggil Umi. Bila baba dia datang, adik dia, abang-abang dia semua dia kenal. Tok Ma dia datang pun kenal. Sebab kami yang ni je lah ada, sebab kita jauh. Kemudian malam tu, sebab malam pertama Abang Ngoh dia jaga. Anak yang kedua yang ambil di Uniza tu, jaga dia. Ngoh WhatsApp, Umi, terkejut, Cik bangun. Ni malam, hari keluar dari ICU, malamnya dia bangun. Dia bangun, dia nak tengok siapa yang ada sekeliling dia. Dia tengok. Dan sebenarnya masa tu dia tak boleh, suara dia tu macam taklah jelas sangat. Walaupun dia panggil-panggil siapa pun, tapi tak jelas sangat. Masa ni memang inilah. Dan masa dia sedar tu, saya tengok dia sedar, saya terus masukkan Syuanghor. Bayangkan, sebab saya nak anak saya cepat sihat. Apa yang doktor kata, saya tak nak dengar. Sebab kita ada Allah. Bukan doktor yang monitor. Bukan doktor yang tetapkan. Apa yang dia kata tu, saya ingat, saya yakin itu takkan jadi pada anak saya. Saya terus bancuh Lindsay. Saya ambil YKK yang saya bawa. Saya ambil YKB. Saya ambil YKK, saya ambil sebanyak mungkin. Saya masukkan dalam rice tube tu. Masukkan pada dia. Sebab dia disahkan ada keretakan dalam kepala dan juga ada darah beku.
Jadi saya tak nak dengar yang tu. Bagi saya semua tu boleh settle insya-Allah. Dan bila saya tengok dia sedar dalam masa 2 hari tu pun, saya rasa itu cukup sangat membanggakan lah, sebab doktor kata 4 hingga seminggu, tapi anak saya sedar dalam masa 2 malam. Jadi saya masukkan je, dikira dalam masa 4 jam saya habiskan 3,000 produk dengan YKK terus. YKK saya campur semua, saya shake, so bagi. Saya shake dia, bagi soyanya semua. Jadi dalam masa 4 jam dia healing dia ialah dia batuk. Rupanya batuk tu nak keluarkan darah beku. Bila dia batuk, saya ingatkan dia nak muntah, saya tadah je tangan saya, rupanya darah beku yang keluar bersama lendir kuning. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tak kenal Syuanghur, itu mungkin menakutkan, sebab darah beku hitam, kan? Mesti menakutkan. Mesti kata sebab produk ni apa-apa, entah itu ini, macam-macam lah. Jadi macam saya tak kata apa-apa, saya bagi lagi. Saya ingat sebab sebelum ni pun saya pernah handle kes accident. Kalau saya bagi tahu downline saya untuk hadap accident ni macam ni, takkanlah bila terkena dengan anak kita sendiri kita tak buat. Kita buat je. Okey. Inilah. Tengok dia masa seminggu. Ni mata dia tu memang bengkak. Sampaikan Kak Ina kata, sebenarnya Kak Ina dengan Dr. Sarhan ni hampir hari-hari lah pergi tengok. Dia kata kena tuam juga ni, tuam dengan teh, tuam dengan macam-macam lah peralatan dia bawa. Sebab di mata tu sebenarnya dia ada macam pecah darah di mata dan tak boleh nak buka. Dengan bengkak dia biru memang teruklah, dan ada jahitan, 5 jahitan di kening. Lepas tu saya ingatkan dia tak boleh nak buka mata tu. Tapi bila kita cuci, kita buat macam Kak Ina bagi tahu apa tu, dengan Dr. Sahannya ajar semua, saya buat. Dan di muka tu saya hanya sapu green sea sahaja. Dan masa 9 hari memang tak ada kesan. Memang luka tu sembuh lah. Ni hari ke-6 Hari ke-6 lebih kurang dengan yang ni lah. Dalam hari ke hari saya ambil. Ni dia minta nak lepaskan ikatan, sebab dia dah rasa tak boleh nak ni, dia nak bebas. Dia panggil Umi bebaskan, nak ni lepas nak turun. Jadi kalau kita lepaskan mesti dia nak turun. Dan sebab dia tinggi, pagar yang di kaki ni rupanya dia sangat-sangatlah tak selesa. Dia nak sangat kita buka ni pagar, tapi dia tunjuk je, saya tak faham. Masa tu Dr. Saha datang, Dr. Saha tanya, nak buka ke? Dia kata nak buka. Sebab dia tak selesa, dia tinggi, dia panjang. Mana boleh nak, dah lah dengan kaki terikatnya, tangan lagi ikat. Kalau tak ikat memang dia buka lah. Buka wayar-wayar ni, wayar ubat semua. Dan pada masa ni lah, masa Dr. Saha datang tu, dia kata, lah ni sebenarnya Cik ni dah makin baik. Dan memang baik. Memang tengok progres dia tu memang dari sehari ke sehari tu memang banyak yang positif. Saya rasa ada yang keluar dari mulut dia ni, sebenarnya ubat ni yang banyak sangat ni kena tegas lah, dia kata. Jadi masa lepas Dr. Sarha balik, dan sebelum tu sebenarnya ada dia termuntah linzi. Sebab dia kan dia nak lepas abang long dia suap linzi, banyak sangat abang long dia bagi. Dia gerak banyak, tak sempat nak hadam. Jadi keluar melalui rice tube tu. Doktor ingatkan darah. Lepas tu Doktor Saha datang. Sebelum doktor datang, sebenarnya Doktor Saha datang, dia kata tengok baik-baik lah ni. Ni sebenarnya linzi bukan darah pun. Betul. Bila saya tengok, betul. Lepas Doktor Saha balik, petang tu saya jaga. Kebetulan doktor datang.
Doktor datang untuk melawat. Doktor kata anak puan ada keluar sedikit darah. Jadi kami tak bagi suap susu, tak bagi ni lah. Saya pun tak nak suap susu tu. Selama yang saya jaga pun saya tak bagi pun susu tu, doktor. Dan pasti ke yang keluar ni adalah darah. Yakinlah sebab tadi kan upline kita dah bagi tahu tu itu adalah Lizzie. Jadi saya pun ginilah doktor, saya nak berterus terang bahawa ni adalah makanan anak saya. Kalau doktor bagi ubat sebanyak ni kat dia, sedangkan anak saya perlukan baik pulih dengan segera, dengan cepat. Jadi dia perlukan nutrisi yang baik. Dia takkan cepat sihat dengan ni. Dia kata, ya yang ni sebab nak bagi untuk anti sawan. Saya pun bagi tahulah dia, yang anti sawan ni kalau dia pernah sawan, tapi anak saya tak pernah pun sawan. Saya yakin anak saya takkan sawan. Kalau doktor stopkan ubat ni, saya rasa tak sawan pun anak saya. Tak apa, saya bertanggungjawab. Dia kata tak boleh sebab ini prosedur. Okey, kalau ini adalah prosedur doktor, saya nak mohon dengan doktor, tolong ikut saya pun ada prosedur juga. Saya pun ada prosedur juga. Okey, saya ikut prosedur doktor dan saya mohon dengan doktor ikut prosedur saya pula. Saya tak nak bagi pun susu ni. Cuba doktor cek, ada tak kurang susu ni? Kemudian doktor cek vitamin yang doktor bagi ni. Buat apa vitamin ni banyak-banyak? Sebenarnya apa fungsi vitamin ni? Jadi dia pun bagi tahu lah yang dia punya. Saya pun kata tak apa, tapi bagi saya dah cukup dengan prosedur yang doktor bagi untuk anak saya ni, dah terlalu banyak. Dan sebenarnya saya lebih yakin dengan vitamin yang saya bagi. Saya pun tunjuklah granula dengan dia. Kat dia ada paket granula tu, saya nak bagi yang ni. Boleh saya tengok, Ma? Boleh? Dia tengok fungsinya apa. Yang ni lebih baik daripada susu yang doktor bagi. Susu yang doktor bagi ni saya boleh baca semua ni, semua sintetik, semua GMO. Mama kerja apa? Saya suri rumah. Saya suri rumah. Suri rumah sepenuh masa. Betul ke, Ma? Ya, betul. Saya tak ada pun sijil sijil kedoktoran, perubatan tak ada. Lepas tu dia belik file anak saya. Dia tengok, oh berniaga. Ayah guru, ibu berniaga. Berniaga apa, Ma? Saya berniaga, apa yang saya buat adalah apa yang kami amal. Dan kalau saya kata ini makanan, inilah juga ubat untuk keluarga saya. Maaf ya doktor, saya ikut prosedur saya dan doktor ikut prosedur doktor. Jadi kita tukar-tukarlah prosedur yang kita ada. Okey, doktor kata bagi je. Tengok, dari satu hari, dari sehari ke sehari memang dia nak bangun, memang makin aktif dan aktif. Dari bersuaranya yang kasar, yang tak jelas, memang dari satu hari ke sehari memang jelas. Dia boleh panggil orang tu, boleh panggil orang ni, dia kenal semua. Tapi pada masa yang sama sebenarnya dia masih tak sedar, bukan betul-betul sedar lagi. Okey, ni sebenarnya 3 hari sebelum dia balik, dibenarkan balik ke rumah. Dan masanya lah dia memang dia meronta. Dia kata dia lepaskan dia sebab dia nak balik. Sebenarnya masa ni jugalah dia kata berapa kali dah Umi kata nak balik. Dan Abang Noh pun kata nak balik. Tak balik-balik juga, tipu. Masa ni dia marah sangat, tipu dia kata. Jadi saya pun bagi tahulah dia, kita kan kat hospital. Jadi cik kena sabar. Ikat ni sebenarnya doktor takut jatuh, Umi pun takut jatuh. Cik aktif. Pernah dia tengok ada ruang kat belakang katil ni, ruang ni. Pernah dia hulurkan, kita ikat tapi dia hulur punggung tu. Dia undur-undur, dia bagi dia mungkin dia kata ada lubang sini, aku boleh turun. Mungkin macam tu. Sebab dia sedar tak sedar, tapi dia bercakap boleh. Umi nak turun, Umi nak balik, bila nak balik, tipu. Bukan tipu, tapi kita kena ikut prosedur. Kalau balik, cik nak balik dengan apa? Umi bawa ni kereta. Boleh je kalau cik nak balik, kita balik sama. Tak nak.
kita nak balik ni jauh, Kelantan. Cik nak ambulan sebab cik nak duduk dengan selesa. Cik, bagi saya masa tu saya sangat, bila kita dengar macam tu, bagi kita dia sedar sebab dia tahu nak balik Kelantan jauh dan dia nak duduk dengan selesa nak balik jauh. Cik, ya Allah cik ingat dengan janji Umi dan janji Ngah, dan cik sedar, cik tahu kita nak balik Kelantan jauh, nak guna apa, nak duduk dengan selesa. Dia tengok, dia tepuk pipi saya, nak balik dengan ambulan. Okey cik, kita cari. Saya pun carilah ambulan. Masa tu tak terfikir pun nak minta dengan UiTM. Sebab pihak UiTM ada call, dia kata kalau nak minta apa-apa bantuan boleh je. Jadi masa tu saya rasa tak ada ni, kecuali selepas tu terfikir, okey, aku nak tanyalah ambulan ni. Sebab saya tanya-tanya dari Kelantan pun susah. Tak ada yang nak datang ambil. Lepas tu ada yang kata nak boleh ambil pun ikut jadual dia, adalah syarat-syarat dia apa semua, susah. Jadi kita cubalah UiTM. Allah mudahkan, dia kata bagi tahu je bila dulu. Nah, dia akan ready. Boleh je UiTM hantar. Ni balik. Sebab saya datang sini dengan kereta tinggi, jadi saya minta Dr. Saha lah dengan suami dia datang ambil. Jadi masa ni masa sebelum balik ni, doktor dia pesan dengan saya, dia kata kena ada wheelchair kat rumah sebab anak balik takkan boleh bergerak dan dia akan meronta, dia akan tak bercakap, malam dia akan meracau, sawan. Saya pun cubalah bagi ni wheelchair hospital. Cik, kita nak balik. Cik kan nak balik. Okey, duduk wheelchair ni, tapi babai kat sebab takut cik jatuh tersembam. Boleh? Dia pun duduk je lah. Elok-elok je dia duduk. Geram-geram saya nak panggil doktor. Tengok anak saya boleh pun duduk dengan diam. Tak ada pun nak meracau, tak ada pun nak marah-marah. Dia marah sebab kita ikat. Dia tak selesa. Kalau kita pun, kan? Baliklah homestay dulu. Tak letaklah atas katil, hinalah sikit. Sebab kalau letak atas katil, dia memang nak bangun, nak berjalan. Masa tu memang dia tak boleh berjalan lagi. Dan pada hari ni sebenarnya Didi Kak Liza kita, dia pergi merawat dengan Kak Ita. Dan masa tu lah Kak Ita kata, Kak Liza dengan Kak Ita kata sabarlah, InsyaAllah anak boleh. Masa tu dia tidur je. Tapi rezeki mungkin dia dengar Kak Liza dengan Kak Ita bagi semangat. Hampir nak balik, dia terjaga. Kawan dia datang, dia sembang dengan kawan-kawan dia. Kak Liza dengan Kak Ita boleh tengok dia sembang. Kak Liza kata, tu dah sedar kalau macam tu. Tapi sebenarnya dia tak ingat pun. Dia memori dia tak ni lagi. Dia macam tak sedar sangat lagi. Ni hari kelima di rumah lah ya. Hari kelima di rumah, dan 19 April ni adalah hari yang dia sedar. Dia sedar, dia cari maklumat awal dia jatuh. Macam mana dia jatuh. Dia nak sembang dengan kawan-kawan dia, macam mana dengan keadaan rumah sewa dia, macam mana motor dia, semua. Yang kita duk cerita masa dia tak sedar, kita ingat dia sedar tu dia tak ingat. Jadi dia cari sendiri. Kemudian dia cari telefon dia yang hancur, yang jatuh masa dia jatuh motor tu. Dia call, boleh dia cari kedai yang dia beli telefon tu untuk dia tanya macam mana nak repair, apa yang rosak kalau keadaan telefon dia macam ni. Saya tengok dia, ya Allah, alhamdulillah. Cik sedar dah kan ni. Umi tepuk belakang. Umi tepuk belakang, adik tepuk belakang. Rasa macam mimpi. Sebab rasa duk nak beli tiket untuk balik raya, tapi ni kat rumah dah. Di hospital apa semua cik tak ingat. Cik panggil Umi, cik panggil Tok Mas semua tak ingat. Dr. Saha datang, Abang Harun datang, semua tak ingat. Tapi cik sembang, tak ingat.
Hari ni cuba tepuk sekali lagi Umi. Tepuk belakang dia. Tepuk dengan sangat-sangat kuat. Sebab saya rasa saya ni mimpi. Kuat. Adik dia tepuk semua. Lepas tu dia ketawa, dia suka. Ya Allah, memang betul lah. Saya dah duduk kat rumah ni. Ya cik, Alhamdulillah. Lepas tu dia tanya berapa hari kita tinggal puasa ni. Berapa hari dah tinggal solat. Kita kira lah cik, nanti Umi tanda untuk cik. Alhamdulillah, 19 hari. Memang saya pun rasa ni lah. Lepas tu saya pun bagi tahu lah dengan doktor yang hantar dia dengan ambulan tu. Tengoklah doktor, Alhamdulillah. Apa yang doktor kata, ya, doktor sini kata, yang doktor sana pun kata macam ni, semua tersasar, jauh. Sebab tu saya kata, saya yakin dengan ikhtiar saya yakin Allah bantu. Sebab sebelum ni Allah tak bantu dah. Tapi kali ni saya mohon dengan Allah, bantulah saya. Saya cuba kuat untuk anak-anak saya bangkit. Terlalu banyak dugaan dan ujian. Tapi kali ini saya minta dengan Allah, dengarlah seorang ibu berdoa kepadamu ya Allah. Berilah rezeki kepada aku kali ini. Aku nak ikhtiar. Kalaulah aku buat syuhur untuk keluarga aku yang sebelum ni kau tak bagi pun aku peluang. Tapi bagilah aku peluang untuk kali ini. Alhamdulillah. Inilah cik hari ini. Ni dos yang saya bagi untuk cik ya. Bolehlah tengok. Inilah cik hari ni. Dah mula nak belajar balik. Tapi saya kata tak boleh lagi. Rehat dulu. Inilah cik hari ni. Muhammad Nafis Mukrim hari ni. Yang seperti dulunya sebelum dia aksiden. Inilah dos dia. Sehingga hari ni saya bagi dos ni. Dan sebelum ni memang dia dah makan dos linzi yang tinggi. Dia ambil YKS bersama kopi. Dan sesekali tu adalah ada lektor. Tapi dia bagi dia lektor ni susah sikit nak telan. Tapi YKS memang mudah untuk ditelan. Kopi memang macam air masak dia. Sebab tu saya kata, masa saya cakap dengan dia, masa dia koma tu, saya kata, cik kena kuat. Sebab cik dah amal benda yang betul. Kali ni, cik kuat untuk Umi dan Umi kuat untuk cik. Kita kena sama-sama kuat cik. Kalau Umi kuat, cik tak kuat, memang tak kuat. Tapi dia bergerak. Maknanya, di situlah saya yakin Allah bantu saya. Alhamdulillah. Ni, memang benda ni, saya bagi sehingga sekarang. Dos ni lah saya bagi kepada dia sekarang. Saya janji sehingga 3 bulan saya nak on dos yang tinggi. YKC saya bagi dia. Ambil sendiri. Sekarang ni pun kalau saya tak bancuh, dia bancuh sendiri. Dia shake sendiri. Dia buat kopi pun buat sendiri. Kalau buat kopi, pastikan bersama YKB. Yang YKK yang ni saya bagi sekali je sebab dia dah makin pulih. Jadi sepaket YKK tu setiap hari mesti masuk. Saya ingatkan otak dia belum ada memori rasa. Bila saya tanya dia, pahit tak cik? Umi rasalah nak tahu pahit ke tak. Sebab banyak sangat linzi ni. Tapi dia kata okey je. Dia minum. Alhamdulillah lah sebab dia pun semangat nak sembuh dengan baik. Nak nak seperti sedia kala tu dengan cepat sambil kita berdoa dengan Allah kan. Jadi Allah bagi rezeki walaupun dah sihat tak apa, kita on lagi. Dan buat apa Umi ada pendapatan dari Chuang Ho jika Umi tak boleh bagi untuk cik? Tak apa, Umi habiskan apa yang Chuang Ho bagi, Umi bagi untuk cik. Saya pun kurangkanlah dos harian yang saya amal untuk dia. Jadi tak apalah, kalau banyak mana habis pun ambillah cik dulu. Umi setakat ni Alhamdulillah sihat. Walaupun sebelum ni saya pun ada masalah kronik. Yang tu semula. Kalau tak habis hari ni.
Ya, ni diambil 1 Mei. Masa ni dah ke appointment. Saya ingat saya dah ke hospital untuk appointment dia. Memang doktor cek tak ada apa-apa yang mudarat, tak ada. Memang doktor pun macam bila dia tengok sejarah dari Shah Alam sampai di USM, memang jauh lah, memang jauh tersasar. Dan syukur alhamdulillah, dan terima kasihlah kepada Uplines yang sangat-sangat memberi saya semangat, dan sangat-sangat saya menyusahkan mereka dari awal hingga saya hari ini. Sebenarnya saya banyak menyusahkan mereka, tapi saya telah hadiahkan kepada mereka dengan pingat diamond. Alhamdulillah. Terima kasih.